Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, selamat bertemu kembali. Kita mulakan dengan topik pembelajaran yang pertama, bab 1 kita, indeks. Okey, sebelum saya go through untuk topik ini, kita overview kembali, refresh sedikit berkaitan dengan indeks. Okey, sebelum ni awak sebenarnya dah belajar. Dia perkataan indeks tu mengubah persepsi pemikiran anda. Okey, apa yang kita akan pelajari dalam bab 1 ini adalah kita akan pelajari tata-tata indeks dan juga hukum indeks. Dua item tata-tata indeks dan hukum indeks. Jadi kita akan lihat satu persatu. Sebelum tu, okey, saya lajukan dan. Okey, kita tengok rumusan. Apa ini rumusan ini? Ini ada rumusan yang awak dah belajar dalam bab tingkatan 1 kata saya. Okey, iaitu tajuk kuasa 2, punca kuasa 2. Okey, kita ada kuasa 2 di sini. Okey, dan kita ada punca kuasa 2. Okey, ni kuasa 2 dan punca kuasa 2. Yang mana kita ada A kuasa 2. And then kita ada juga kuasa 3, iaitu kita ada kuasa 3 dan punca kuasa 3. Kuasa 3 adalah A darab A darab A. Yang mana cikgu sebut tu? Okey, yang saya sebut adalah yang ini. Okey, kalau kuasa 2 kita ada A darab dengan A saja. Kalau kuasa 3 ada pendarapan 3 kali. Begitu juga tata tanda bagi square root, punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Jika kita lihat di sini awak pernah belajar dalam tingkatan 1 tajuk kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Baiklah, sebelum kita masuk, saya overview. Ini adalah peta konsep dia. Peta konsep maksudnya apa yang anda akan pelajari dalam bab 1. Okey, overall lah. Kalau ada buku teks tu, muka surah yang akhir saya tengok buku surah berapa. Tapi tak apa, ini adalah overall berkaitan dengan indeks yang kita akan pelajari. Dan dalam indeks kita ada pendarapan, kita ada pembahagian, kita ada kuasa, kita ada pecahan indeks, indeks negatif dan indeks sifar. Okey, kita akan go through satu persatu. Saya turunkan lagi sikit modul ni. Okey, modul ni awak tak ada cuma ada bahan PDPR yang awak ambil di lokasi-lokasi tertentu. Okey, kita masuk pembelajaran pertama kita iaitu standard pembelajaran mewakilkan pendarapan berulang dalam bentuk indeks yang menghuraikan maksud. Apa maksud dia? Pendarapan berulang. Apa maksud pendarapan ulang? Okey, awak dah lihat Okey, kita lihat tata tanda indeks di sini. Okey, go through yang ini. Saya highlightkan. Okey, yang ini. Okey, kita lihat. Okey, kat situ kita ada huruf A besar. Saya punya okey, boleh. Kita ada huruf A, saya keluarkan. Cikgu kenapa A je? A adalah permulaan ABC. Dah, jangan tanya lagi. Okey, A itu kita dikatakan sebagai asas, iaitu sebesar gedabak. Saya besarkan. Manalah tahu cikgu saja je nak conteng-conteng kan. Okey, A adalah asas. Manakala kita ada N di atas sini. N itu adalah indeks. Indeks itu apa? Awak pernah nampak kan? Okey, yang sebelum ni kita belajar, kita ada. Okey, kita ada sebelum ini warna apa ya? Hijau. Okey, kita ada A kuasa 2, iaitu tata tanda kita adalah A darab A. A kuasa 2 kuasa 2. And then kita ada juga A kuasa 3, iaitu kita dah belajar kuasa 3. Maka tata tanda kita adalah A darab A darab A. Okey, refreshment. So, dekat situ kita nampak yang di sini. Lihat di sini kita ada yang pertama dan kedua. Dan saya percaya dalam modul PDPR, bahan PDPR pun ada. Ada Cikgu Tan ada masukkan. Okey, anda sedia tahu A kuasa 2, ini awak dah belajar. Itu saya kata, kuasa 2, kuasa 3. Habis kalau kuasa 4? Kuasa 4 of course lah. Ya, betul. Saya tahu ada yang jawab kuasa 4 kita darab 4 kali. Maksudnya kita ada 4 darab 4 darab 4 darab 4 sama dengan 4 kuasa 4. Okey, kuasa 4 dia di atas ini. Ini adalah nilai bagi indeks. Nampak? Okey, ini dia kata nilai indeks kita 3. Maka nilai indeks kita adalah 4.
Okey, jelas di situ? Okey, kita masuk contoh pertama. Ini adalah basic sebelum saya go through yang lain. Okey, contoh pertama is basic. Ada berapa? Ada berapa 5 di situ? 5 di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawapan kita adalah 5 kuasa 6. Mudah saja kan? And then the second one, kita ada 0.3 darab 0.3. 0.3, 0.3, 0.3 berapa kali? 4 kali. Okey, untuk supaya tidak confuse, ada tanda tanda yang kita boleh buat dalam kurungan 0.3 kuasa 4 ataupun kita juga boleh buat 0.3 kuasa 4. Okey. Tetapi dalam kes negatif pula, dalam kes negatif anda kena letak kurungan. Kalau anda tidak letak kurungan, tekan kalkulator, jawapan akan salah. Okey, try lah letak kalkulator tanpa kurungan. Yang mana dia akan hanya kuasakan negatif 2. Okey, ada setengah kalkulator, jawapan dia betul lah. Sebenarnya tidak. Begitu juga dengan bentuk pecahan. Ini adalah 1/4 darab 1/4 darab 1/4. Another 1/4, 1/4, 1/4. Maka apa jawapan kita? Jawapan kita ialah dalam bentuk kurungan 1/4. Okey, kuasa ada berapa tadi? 5. Okey, boleh Okey, the next one, kita ada M berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka M kuasa 7. The last one, M kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jelas di situ. Untuk pengenalan bagi indeks.